Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini sahabat-sahabat semua, UMNO selepas mengadakan mesyuarat khas MKT-nya dan selepas itu Lokman membuat satu sidang media, sekaligus ya Lokman mengucapkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Timbalan Perdana Menteri Presiden Parti UMNO iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan adalah Hasan Karim rela dipecat kerana lantang. Bagi pandangan saya sahabat semua, kelantangan itu ada tempatnya. Ya, jangan kerana kita hanya dianggap sebagai seorang yang lantang bersuara sehingga masuk campur urusan parti orang lain, sama seperti ya mengulas ataupun mengkritik keluarga orang lain. Sibuk sedangkan keluarga orang lain itu urusan keluarga mereka, tapi dia pula sibuk memberi kata sepakat. Contohnya, kononnya baguslah mereka bercerai, biarlah mereka bercerai. Ya, seperti itu sahabat semua. Jadi dalam kelantangan ini dia ada batas. Jangan sehingga masuk campur urusan orang lain, urusan parti lain ataupun urusan keluarga lain sehingga menyebabkan ya keluarga itu kacau bilau dan sebagainya. Jadi hari ini bagi saya, kalau benar Hasan Karim ini sanggup untuk dipecat ataupun digantung, lakukan perkara itu supaya perkara seperti ini tidak merosakkan keharmonian ya apa yang ada di dalam kerajaan perpaduan hari ini. Jadi untuk yang pertama sahabat semua, saya mau membacakan kenyataan media terkini ya daripada Lokman Adam yang menyatakan petition pengampunan Najib didengar awal. Oleh itu ya, kerana Perdana Menteri dan juga Zahid Hamidi. Itu antara kenyataan terkini daripada Lokman Adam. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO hari ini mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Parti UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang menurutnya memberikan petisi Najib Razak itu kepada Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan didengar lebih awal. Bercakap kepada pemberita selepas mesyuarat majlis tertinggi yang dipengerusikan oleh Zahid, Lokman Adam berkata petisi untuk pengampunan lazimnya akan didengar selepas banduan menjalani 1/3 daripada jumlah hukuman mereka. Kita juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana kalau nak ikutkan Najib punya pengampunan diraja sepenuhnya 1/3 jalani hukuman baru boleh didengar oleh lembaga pengampunan, katanya. Tambah lagi, tetapi atas usaha oleh Presiden dan dengan dibawa oleh Perdana Menteri, maka Najib punya petition dapat didengar awal oleh Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, kata Lokman lagi. Najib telah mula menjalani hukuman penjara 12 tahun atas sabitan skandal ekstradisi internasional melibatkan RM42 juta Ogos 2022. Sementara itu, satu kenyataan media yang dikeluarkan selepas mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO hari ini berkata, parti itu terkesan dan bersedih dengan keputusan Lembaga Pengampunan yang hanya mengurangkan hukuman penjara dan juga denda Najib. Justru katanya UMNO akan meneruskan usaha untuk mendapatkan pembelaan buat Najib selaras keputusan Perhimpunan Agung UMNO. UMNO ingin menegaskan pembelaan terhadap Najib dibuat kerana merasakan beliau tidak dapat mendapat keadilan seawal proses perbicaraan. Sehubungan itu, UMNO berharap atas prinsip keadilan Perdana Menteri akan sama-sama menjunjung semangat ini, kata kenyataan itu. Semalam, Lembaga Pengampunan mengumumkan tempoh pemenjaraan Najib dipendekkan dari 12 tahun kepada 6 tahun dan denda yang ditetapkan Mahkamah sebelum ini 210 juta juga dikurangkan menjadi 50 juta. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mewakili kerajaan dalam lembaga pengampunan tersebut yang turut dianggotai Peguam Negara Ahmad Teriruddin dan 3 lagi ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu dia sahabat semua. Walau bagaimanapun sepatutnya sebarang pengampunan itu harus ya berlaku boleh dibuat selepas menjalani hukuman 2/3 daripada jumlah hukuman penjara yang dikenakan. Tetapi ya kerana usaha dan juga
perkara ini mendapat perhatian daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dapat diawalkan sahabat-sahabat semua. Alright, perkara yang kedua, Hasan sedia dipecat PKR jika lantang bersuara dianggap kesalahan katanya. Ini antara satu kenyataan yang saya boleh anggap sebagai bodoh sombong sahabat-sahabat semua. Satu kenyataan yang dibuat, mungkin beliau merasakan beliau mungkin tidak dianggap, tidak dilantik dengan pegawai jawatan dan sebagainya. Beliau mencuba untuk mendapatkan perhatian seperti seorang anak kecil. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Jadi ahli Parlimen Pasir Gudang ini, Hasan Karim, sedia diambil tindakan disiplin, termasuk dipecat oleh PKR sekiranya haknya untuk bersuara dianggap satu kesalahan. Beliau berkata, beliau tidak gentar maupun takut dengan teguran dibuat Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil terhadapnya hari ini. Jadi secara hormat dan merendah diri katanya, saya terbuka dan bersedia sekiranya PKR ingin memulakan prosedur disiplin ke atas saya kerana bersuara lantang selama ini, katanya dalam satu kenyataan. Itu antara kenyataan, saya ulas sedikit sahabat semua. Bagi saya, kita rakyat di bawah ini tidak salah untuk bersuara lantang. Tidak suara dikenali sebagai seorang ahli parlimen yang bersuara lantang ya di dalam kerajaan. Tapi masalahnya di sini adalah jika kamu bersuara lantang tapi kamu masuk campur hal orang lain, parti orang lain. Ya, kalau kamu lantang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan, strategi kerajaan, itu tidak ada masalah. Kalau kamu bersuara lantang menegur kepimpinan parti dalam PKR, itu bukan satu masalah, sebab itu adalah hak kamu. Tetapi dalam kelantangan itu dia mempunyai batasan. Contoh, saya bagi perumpamaan sahabat-sahabat semua. Ya, kepada Hasan Karim lah, mungkin dia dengar saya punya video ini. Sebagai orang biasa, sebagai rakyat Malaysia pendukung kepada kerajaan perpaduan ini, untuk kita bersuara lantang itu dia ada batasnya. Contoh, sebuah keluarga, kita jiran, ya, keluarga di sebelah kita selalu bergaduh, selalu kita lihat mereka bertengkar, bertegang lidah dan sebagainya. Jadi kita sebagai jiran, haruskah kita membuat, hanya kerana kita mau digelar sebagai seorang yang lantang, kita menegur, kita mengkritik mereka, keluarga jiran ini yang selalu bergaduh, selalu bertengkar dan sebagainya, lalu dipost ke media sosial. Dan apabila dipost ke media sosial, keluarga ini mendapat kecaman daripada orang awam, daripada rakyat dan sebagainya, sehingga memungkinkan keluarga ini bercerai belah, bergaduh lagi teruk dan sebagainya. Jadi kerana kelantangan yang cuba dikatakan oleh Hasan ini membawa impak yang lebih besar kepada parti ataupun kepada keluarga itu, sahabat-sahabat semua. Jadi ini siapa yang bersalah? Salahnya adalah orang yang lantang, orang yang suka masuk campur hal keluarga orang lain, orang yang suka campur hal parti orang lain. So ini sebenarnya yang coba disampaikan oleh YB Fahmi. Lantang itu tiada masalah. Jangan gunakan kononnya. Beliau beliau tidak gentar ya dengan teguran. Beliau tidak gentar dengan teguran seperti itu. Ini bagi saya adalah satu kepimpinan yang benar-benar seperti anak kecil. Boleh dianggap sikapnya sebagai anak kecil. Apabila ditegur kerana sibuk hal orang lain, dia pula berani mengatakan, katanya, kalau kamu mau halang mulut saya berbicara lantang, pecatlah saya. Saya sanggup dipecat. Saya tidak gentar dengan semua itu. Sahabat-sahabat semua, kepimpinan apakah yang dibawa, ditunjukkan oleh Hasan Karim ini, sahabat-sahabat semua? Bagi saya ini adalah satu perkara yang amat memalukan. Tindakan seperti ini sepatutnya tidak dilakukan oleh pemimpin yang veteran seperti Hasan ini, sahabat-sahabat semua. Kerana pada pandangan saya seperti contoh yang saya berikan, boleh membawa impak yang tidak baik kepada parti yang ditegurnya itu, dan boleh juga mendatangkan ketidakharmonian di antara pimpinan parti yang ada dalam komponen dalam kerajaan hari ini. Tidak salah, tidak salah untuk lantang, bersikap lantang. Tapi dalam bersikap lantang itu janganlah bersikap lantang seperti pembangkang, seperti mat jargon, bercakap sembrono, akhirnya dianggap dan
ditegur dikatakan sebagai pemimpin yang tidak punya otak, pemimpin yang tidak waras, pemimpin yang tiada kebijaksanaan. Jadi maukah pemimpin seperti Hasan Karim ini dianggap seperti itu? Kalau mau lantang, ya, satu perkara yang rakyat setuju untuk dilakukan adalah lantang dalam mempersoalkan dasar-dasar kerajaan, mempersoalkan jika tidak ada bantuan yang diberikan kerajaan kepada rakyat, mempersoalkan kalau subsidi ini ditarik balik untuk rakyat, mempersoalkan pemimpin-pemimpin dalam parti PKR, sebab dia ahli PKR dan ahli parlimen PKR, kenapa mereka tidak melakukan pekerjaan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Sepatutnya ini yang menjadi keutamaan sahabat-sahabat semua. Tetapi kecewa, ya. Saya sendiri berasa kecewa, ya, dengan pemimpin ahli parlimen veteran seperti Hasan Karim. Dengar, mungkin Anda mendengar video saya ini, ya. Kami rakyat berasa kecewa, ya, penyokong kepada kerajaan ini. Sekiranya Anda masih berterusan untuk berkeras kepala seperti ini, ya, ia tidak tidak membawa manfaat apa-apa, tidak membawa faedah kepada kerajaan, kepada komponen-komponen parti yang ada dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi usahlah, ya, berdegil kepala, usahlah sombong dan ego, ya, untuk meneruskan kelantangan itu, ya. Bagi saya kelantangan tidak masalah, tapi ada batasnya. Hasan berkata demikian. Ini kenyataan media. Hasan berkata demikian susulan komen Fahmi yang juga Menteri Komunikasi yang berharap pimpinan politik termasuk dari parti yang sama dengan beliau untuk bermuhasabah dan tidak terlalu pantas dalam memberi komen yang boleh mengguris hati rakan kongsi kerajaan. Beliau merujuk, ya, kepada kenyataan Hasan yang dilaporkan media beberapa hari lepas bahwa UMNO patut menukar pimpinannya. Jadi Fahmi menyifatkan ini sebagai pandangan yang tidak mewakili parti dan tidak patut dizahirkan. Jangan jaga kain parti orang lain. Beliau sahabat dan orang yang saya hormati serta mempunyai prinsip, tetapi cara beliau tidak membantu, katanya. Sementara itu Hasan berkata, Fahmi wajar membantu Quran itu atas kapasitinya sebagai juru cakap kerajaan perpaduan terhadap anggota parti yang dianggap melakukan kesalahan disiplin karena bersuara lantang. Katanya selama 4 dekad dalam arena politik sejak menjadi anggota Parti Rakyat Malaysia pada 1979, ini kali pertama beliau ditegur secara terbuka. Sepanjang tempoh 4 dekad inilah kali pertama saya ditegur secara keras dan diumumkan secara terbuka di media sosial atas kesalahan menyatakan fikiran pandangan politik saya tidak berkecil hati, katanya. Inilah, ya, kerana dia menganggap dia sudah 4 penggal, dia sudah menganggap dia berapa lama, ya, berapa lama dia mungkin 4 penggal kah dan sebagainya. Mungkin dia merasa dia sudah agak lama di dalam arena politik ini, jadi dia merasakan setiap pandangannya itu betul, ya, sehingga kalau ditegur pun melinting, lalu memberi mencabar parti untuk memecat beliau, menggunakan tindakan disiplin. Orang seperti inilah yang boleh membawa bencana kepada sebuah parti. Apatah lagi parti hari ini PKR yang diterajui presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini adalah satu contoh yang tidak boleh digunakan pakai, sahabat-sahabat semua. Hasan Karim, walaupun kamu sudah lama dalam politik, belum tentu orang lama itu mempunyai pikiran yang lebih matang dibanding dengan orang yang baru 1 penggal sebagai ahli parlimen. Jadi lembutkan hati. Janganlah menjadi hati itu keras seperti ahli parlimen pembangkang yang memang dangkal, bobrok, bodoh, bangang dan sebagainya. Ya, apabila memberikan komen, apabila menyatakan kononnya mereka lantang, tapi sebenarnya mereka menunjukkan kebodohan mereka dan membuatkan rakyat hilang rasa hormat kepada mereka. Itu pandangan kami sebagai rakyat di bawah ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Itu antara perkara yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Yang pertamanya, terima kasih Lokman Adam ucapkan kepada Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri kerana membolehkan permohonan ini didengar awal dan akhirnya Najib mendapat pengampunan walaupun tidak seperti yang diingini, tetapi seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, Najib boleh memohon pengampunan kepada yang di Pertuan Agong yang baru, yaitu yang di Pertuan Agong 17, Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Jadi terima kasih. Sekiranya Anda sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat,
komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Ngepot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.